Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam hormat. Very good morning to everybody. For your information, this session will be conducted in Bahasa Malaysia. However, Dr. Mizan will be using, the slides will be in English. So hopefully you can follow for those of us who are not able to follow in Malay. So salam sejahtera, salam hormat kepada semua di sana. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk menghadiri webinar anjuran Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum. Singkatannya pengajaran UKM. Ini adalah webinar ke-10 sejak PKP baru-baru ini. Kami sangat berbesar hati dengan kehadiran penceramah jemputan kita untuk webinar kali ini, iaitu Prof Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail, seorang pensyarah dan timbalan dekan di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia dan mantan timbalan pengarah di pusat pengajaran kami. So nice to see him back here in action. Beliau juga seorang advocate and solicitor. I wasn't sure how to translate advocate and solicitor at High Court of Malaya. So maybe you can do that for us later. Beliau seorang yang sangat aktif dalam bidang pengajaran dan pembelajaran dan sangat berinovasi dari segi pengajaran dan pembelajarannya dan telah memenangi pelbagai anugerah di tahap fakulti, universiti dan kebangsaan. So I'm just going to embarrass him a little bit and just mention a few. Termasuk anugerah Best MOOC UKM tahun 2016, anugerah AKRI kategori transformatif pengajaran melalui interactive lecture tahun 2017, serta Innovative Lecturer Fakulti Undang-Undang 2018. The topik yang Dr. Mizan pilih untuk sesi perkongsian webinar kita pagi ini, satu topik yang saya rasa sangat penting dan sangat diperlukan oleh semua warga pengajar, termasuk diri saya sendiri. How to care from a distance, verbalizing love, vocalizing warmth and articulating closeness to students in virtual learning environment amidst COVID-19. I think this is satu topik yang sangat penting sebab isu bagaimana kita berinteraksi dengan pelajar, satu isu yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam kegairahan untuk content kita upload dalam LMS kita dan penilaian pentaksiran aktiviti, tapi kita lupa the relationship aspect of teaching and learning. So without further ado, tanpa melengahkan masa, Dr. Mizan, the floor is yours. Okay, terima kasih Dr. Rai. Okay, terubatlah rindu sikit. Dah lama tak jumpa Dr. Rai, Hashim semua. Dr. Azmi ada kat sini ke Dr. Rai? Ada sekali I'm sure everybody is here, insyaAllah. Okay. Kalau Dr. Azmi ada, nak cakap juga rindu kat Dr. Azmi juga. Okay. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasihlah datang. Okay, saya rasa ni macam sesi lebih kepada sesi perkongsian sahaja kan. Okay, first saya nak tanya dengan Hashim. Hashim, peserta boleh berinteraksi dengan saya menggunakan mikrofon ke kalau dia nak cakap dengan saya? Ke tak boleh? Ke hanya boleh dalam chat saja? Tak boleh, ke hanya melalui section Q&A chat. Q&A tu dekat dalam chat ni lah kan? Dekat dalam chat ni. Yeah, okay, tak apalah. Nampak nama Dr. Rohi tadi. Dr. Rohi ada dalam ni ke? Boleh tak dekat chat tu kalau ada? Dr. Rohi ada ke? Siapa lagi yang ada? Saya kenal. Ada ke? Tak ada. Tak nampak apa-apa pun keluar dekat chat ni. Ke sebenarnya hadir tapi tidak muncul gitu kan? Okay, nak start dengan sementara itulah siapa-siapa yang kalau kenal saya boleh je lah type dekat chat tu, saya nak tahu siapa yang ada je kat sini. Okay, saya nak start dengan satu cerita lah. Cerita saya ni hari tu lah masa mula-mula PKP nak bermula hari tu. PKP tu bukan Pusat Kembangan Pendidikan, basically kita punya tu lah Perintah Kawalan Pergerakan tu kan. Masa tu sebenarnya kita punya semester tu telah berada pada minggu yang tak silap saya minggu ke-6. Tinggal lagi 1 minggu je nak mid semester break. So saya dengan pelajar saya masa tu tengah merancang satu aktiviti yang sangat menarik lah untuk dibuat dalam kelas. I was trying peer teaching tau Dr. Rai. So maknanya I
train students untuk mengajar students, mengajar kawan-kawan dia. So we had so many things planned, apa dengan gamesnya, dengan apa semua, dengan aktiviti semua. Tiba-tiba terus kena PKP. Terus PKP semua tak boleh nak apa, kita tak boleh nak proceed dengan kelas apa semua. So masa tu I remember calling my friends dekat fakulti, some of them lah, ni cerita secara jujur lah ni. Bila dapat tahu je macam kelas tak boleh proceed tu, I call kawan I ni seorang duduk kat PJ. I kata, apa ni macam seronok juga kan, tak ada kelas ni, bolehlah kita rehat sekejap daripada mengajar kan. So macam sebelum ni macam stres gila apa semua ni, sekarang tiba-tiba dapat rehat sekejap, lega kan. Lepas tu kita pun duk chit-chatting lah apa semua-semua ni. Macam kata, apa ni bagus jugalah PKP ni, Tuhan nak hantar supaya kita berehat, supaya kita ni penat duk kejar pendidikannya dengan kelasnya, dengan apa, dengan jawatan pentadbirannya apa semua. Tiba-tiba Tuhan tu kesian, Tuhan tu bagi kita berehat. Lepas tu kita orang ni hari yang pertama, hari kedua, ketiga tu sibuk lah, exchange recipe lah, masak lah apa semua. Tak, aku masak ni buat roti lah, tunjuk akak buat roti macam mana tu kak, cantik gebu macam tu. Tengok Mangci punya channel lah apa semua. Lepas tu nak resepi dia, apa tu bagi resepi dia, saya buat lah apa semua. Tapi tak lama Dr. Rai, sampai hari yang kelima macam tu, masing-masing dah bercakap macam, alah macam kenapa rasa macam empty tau, rasa macam kosong. Lepas tu rasa macam tak sedap. Lepas tu masih lagi meneruskan dengan memasak, berkebun apa semua-semua tu. By the second week tu, I personally dah rasa macam sebenarnya at first tak tahu apa sebabnya, dah lama-lama tu rasa macam sebenarnya rindu kat student. Rasa rindu lah, macam tak nampak diorang, tak jumpa diorang apa semua kan. Lepas tu tak tahu, I pun mulalah mengacau diorang kat dalam WhatsApp. Macam-macam lah benda buat kat dalam WhatsApp tu supaya dapat dekat balik dengan diorang. So I think this brings me to the reason why I chose this topic when Dr. Ra invited me to share something dekat dalam sesi ni lah. So I rasa macam bila kita jadi cikgu ni, bila kita jadi pensyarah, instructor, I think kita ada sense, kita ada nilai ni dalam diri kita. So kita macam nak dekat dengan pelajar kita. So kita nak rapat dengan pelajar kita. Tapi everybody has dia punya own different version of getting close to the student. I understand that. Bila cakap benda ni, I nak cerita pula satu lagi cerita yang kedua. I start dengan cerita dulu macam dulu masa sebelum saya join UKM, because I join UKM about 3 years back, more than 3 years lah sekarang ni, dah masuk tahun keempat. So before saya join UKM, saya berada di UIA. Saya berada di UIA tu for 12 years. So macam semasa saya berada kat sana, UIA punya sistem lain daripada UKM. Untuk kami punya fakulti lah, fakulti undang-undang ni. Di sana kita panggil Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws. Kita punya pensyarah ada 120 lebih pensyarah. Pelajar kita ada 1,400 orang. Kalau di fakulti undang-undang UKM, pelajar ada 400 orang je. Pensyarah cuma ada dalam 30 lebih orang je. So it's a small faculty compared to UIA lah, berbeza. So kalau kat sana, satu subjek tu diajar oleh lebih daripada seorang pensyarah. Macam kalau kat UKM, saya seorang je ajar subjek saya. So I will get the whole batch for to myself and I will be teaching them lah. Tapi kalau kat UIA, mereka bahagi-bahagikan pelajar batch tu kepada beberapa kelas. Maksudnya macam kalau batch tu ada 180 orang, dan dia ada 3 orang pensyarah atau 4 orang pensyarah mengajar. So dia buat sistem macam ni. At the beginning of the semester, we have add and drop session whereby students can go online and lepas tu they can choose their lecturers. Right. They can choose their lecturers. Siapa yang diorang nak, macam tu. So daripada 4 orang yang mengajar tu, 3 orang tu perempuan. Saya seorang je lelaki. Dan yang 3 orang tu dah berumur sikit. Kakak-kakak lah semuanya. Saya tu masa tu muda lagi. Jadi sekarang pun masih muda. So 3 orang tu memang perempuan, lepas tu dah kahwin, ada anak, seorang-seorang tak kahwin tapi dah berumur. Lepas tu macam semuanya motherly type macam tu. Jadi bila pelajar memilih, pelajar tu tak nak pilih kelas saya. Diorang semua nak masuk kelas yang motherly dan guru-guru penyayang ni.
Sebabnya saya ni macam strict sikit dengan pelajar sebab subjek saya tu subjek tata cara sivil yang preparekan student untuk pergi ke court untuk handle case civil. Jadi saya sangat strict in terms of dia punya professionalism, attendance, attire, apa semua-semua tu. Jadi pelajar memang kalau boleh nak lari daripada kelas saya. Tapi bila dekat UKM ni dah tak boleh lari dah Dr. Rai. Sebabnya dia orang tu memang the whole batch tu memang dengan I. So nak ke tak nak memang kena belajar dengan I je lah the whole batch tu. Jadi the point of my story nak cakap macam walaupun saya ni dikategorikan sebagai pensyarah yang strict so called and garang juga, tapi pelajar sangat rapat dengan saya. Jadi maksudnya coming back to apa yang saya cakap tadi, bila kita jadi pensyarah, kita jadi cikgu ni sebenarnya macam mana sekalipun kita ada nilai tu dalam diri kita. Kita nak rapat, kita nak dekat dengan pelajar kan, dan everybody does it in a different way according to the version of themselves lah. Macam saya jenis yang macam strict in terms of work, tapi in terms of other things saya okay dengan pelajar apa semua. So saya nak peserta yang sedang mendengar ni tahu bahawa tak semestinya kita kena jadi fun and bubbly and gila-gila and ataupun motherly sangat-sangat ataupun sangat-sangat baik. It doesn't mean that you have to be that for you to be close to student, and it also doesn't mean that you have to give everything that the student want for you to be close to student. So itu yang saya cuba nak sampaikan lah. Okay. Tapi saya berhenti di sini sebelum saya teruskan dan saya nak cuba tanya dengan peserta. Okay, since peserta pun tak boleh nak interact dengan saya melainkan melalui chat. So just want to ask lah, daripada mula saya start tadi sampailah saya cakap saya stop ni, perasan tak berapa banyak verbal immediacy cues yang telah saya gunakan untuk saya rapatkan diri dengan peserta? Jeng. Apa agaknya? So tak boleh nak interact dengan peserta. Kalau ada yang boleh chat, boleh type dekat chat tu, type lah. Kalau tak boleh tak apa, basically saya akan teruskan. Tak apalah sebab Dr. Rai je saya nampak. Saya tanya Dr. Rai, Dr. Rai rasa berapa banyak verbal immediacy cues yang saya dah gunakan setakat ni? Can you give me an example of what you mean by verbal immediacy cue? Verbal? Dia macam kalau non-verbal communication, do you mean non-verbal communication? Non-verbal ada, verbal pun ada, tapi sebab kita pakai there's a question, repeat the question, Doctor. Dekat mana saya nak tengok? Oh, dekat sini. Okey. Kejap. Ada peserta tanya kalau Dr. Mizan boleh ulang soalan tu. Okey. Soalannya adalah daripada mula saya cakap tadi, mula sesi bermula sampai sekarang, betul-betul ikut time yang saya dah plan lah, 10.45 sekarang ni, 15 minit saya dah mulakan. Saya sebenarnya telah menggunakan beberapa immediacy cues dan immediacy cues apa yang telah saya gunakan setakat ni? Saya gunakan verbal je sebab platform ni tak memberikan saya kemudahan untuk membuat non-verbal immediacy cues. Jadi saya gunakan verbal. Cuba identify. Verbal immediacy cues ni maknanya apa? Okeylah kita cakap bahasa yang simple benda yang saya buat melalui kata-kata saya yang dapat merapatkan hubungan saya dengan peserta dalam ni. Apa yang telah saya buat? Rasa-rasanya. Saya nak jawab tapi saya nak biar peserta yang ramai-ramai ni jawab dulu. Sebab saya moderator je. Okey. Itulah tak nampak dia orang ni kan tak puas tau. Ada siapa-siapa nak try jawab ke dekat ruang Q&A tu? Setakat ni tak ada. So tak ada tak apalah. Saya sembang dengan Dr. Rai lah. Kalau Dr. Rai rasa? Saya rasa Dr. Mizan guna cerita, guna joke, ada cerita. Seorang peserta menjawab cerita. Immediacy cues, question mark. So guna cerita, guna joke, ni ada jawapan, guna perkataan kita instead of anda dan saya. Betul. Ada seorang lagi berkata menggunakan cerita benar, basically your real narratives lah. Oh, saya nampak ada yang tulis kat situ. Dr. Suzana Muhammad Isa from FEU tu I punya kakak tu from FEU.
Dr. Suzana. Okey, betul lah apa yang ditunjuk, apa yang disebutkan tu memang betul. Maksudnya itu adalah benda-benda yang saya buat untuk saya lebih rapat dengan peserta dalam workshop ni. So this is what we call instructor immediacy ataupun teacher immediacy. Teacher immediacy ataupun instructor immediacy ni adalah satu konsep yang tentang the closeness of relationship between the instructor and the student. Tapi saya akan go into the slide nantilah. Tu betul tu ada tu senyum. So tadi yang telah saya gunakan adalah saya telah senyum, saya gelak, saya menyebut nama by first name, okey, kepada orang yang saya kenal macam Prof Rohi, macam Dr. Suzana, Dr. Rai memang definitely lah sebab saya ni. Jadi saya sebut yang saya kenal, yang saya boleh sebut. Lepas tu saya berkongsi cerita yang tidak ada kena mengena directly sangat dengan topik teori yang saya nak bincangkan supaya the situation becomes a bit closer lah saya dengan yang cakap ni. Lepas tu saya menggunakan we dan us. Kan saya kata kita ni sebagai orang yang memilih kerjaya ni apa semua. Lepas tu bila saya kongsi cerita, saya ceritakan cerita yang saya rasa mesti orang lain pun ada juga pengalaman yang sama masa mula-mula PKP tu, rasa logos saat berhenti berehat kan. Saya gunakan cerita yang macam tu dan lepas tu saya juga telah menunjukkan saya punya imperfection. You know, one of the things that you have to do to be close to your student is you have to show that you are human. So being human is being imperfect. So bila you tunjukkan you imperfect, baru dia rasa lebih senang nak dekat dengan you. So I showed to everyone in this workshop bahawa saya pun ada imperfection saya sendiri bila saya dekat UIA, orang tak nak masuk kelas saya dan sebagainya apa semua. So itu somehow or rather gives an introduction to what I'm going to share after this. Itu contoh verbal immediacy cues lah. Okay. Dr. Mizan ada satu komen kata yang screen kat belakang yang the balloons and the bubbly, is that part of it? Because there's a comment by one of the peserta. Yes. Brilliant. Ya, betul. Kalau kita buat dalam bentuk web conferencing kan, saya memang suka sangat virtual background ni. Kalau saya suka pakai Zoom sebab nampak semua pelajar. Lepas tu saya akan pakai virtual background yang ada kepak angel terkipas-kipas macam tu sambil saya mengajar, ataupun kadang-kadang saya letak macam dekat tepi pantai ke betul-betul kan saya letak balloons kan. So this is also something that you can use. Okay, tapi saya rasa saya sekarang ni saya share dulu konsep ni supaya kita semua boleh sama-sama dapat the theory dulu. Lepas tu nanti saya akan tunjuk saya punya perkongsian terbagi kepada dua bahagian. Pertama, kita go into the theories a bit. Okay, nak cakap banyak tak boleh sebab ini pun bukan workshop, so just sharing. So theory dulu, lepas tu kita akan pergi kepada examples daripada kelas saya. Sebenarnya saya rasa peserta sendiri telah pun buat benda ni. Banyak orang dah buat, tapi cuma you tak tahu sebenarnya apa yang you buat tu adalah is what we call instructor immediacy lah. Saya kongsi dulu saya punya slide. Kejap. Okay, boleh nampak slide saya ke? It's coming up. Yep, can. Boleh. Alright. So, pertama sekali apa yang dimaksudkan sebagai immediacy? Immediacy ni adalah the physical and psychological closeness. Maksudnya kita rapat dengan pelajar kita tu sama ada physical ataupun psychological. Kalau dekat dalam kelas kelas bersemuka, kita ada physical closeness lah. Tapi psychological closeness tak semestinya. Kadang-kadang dalam kelas bersemuka tu pun physical closeness ada tapi psychological closeness tak ada dan saya petik satu quotation daripada seorang psychologist Albert Mehrabian pada tahun 1971. Dia kata people are drawn toward things that they like, that they evaluate highly and prefer, and they akan avoid or move away from things that they dislike, evaluate negatively or do not prefer. So orang akan lari daripada benda yang dia rasa macam tu lah. Macam saya cakap tadi lah, contohnya masa saya mengajar kat UIA, orang akan lari daripada apa yang dia tak suka, apa yang dia rasa negatif, dia tak apa kan. So ini adalah satu reality berkenaan dengan konsep immediacy ni. So saya nak menekankan perkataan psychological closeness ni sebab kadang-kadang physical closeness ada tapi psychological closeness tu tak ada. Okay. Sekejap ya. Okay. So, immediacy ada dua jenis. Satu kita panggil sebagai non-verbal immediacy. Macam tadi yang disebutkan oleh peserta lah.
smiling, gesturing, tangan turun naik apa semua. Saya kan tadi bila bercakap kan saya buat macam gini lah. Saya bergerak-gerak sambil bercakap dan sebagainya kan. So eye contact, ya, eye contact. Lepas tu tapi dalam platform ni tak boleh dapat eye contact, so kita kena guna cara yang lain. So having relaxed body language. Saya nak start sesi ni hari ni, saya tengok baju dekat dalam saya punya almari, nak choose. Saya tak boleh ambil baju yang terlalu saya tak boleh pakai lah baju court attire, saya tak boleh lah kan, ataupun saya tak pasal tak saya tak pakai tie, saya tak ada pakai jacket, because I want to portray relaxed body language yang saya nak maksudkan tu. Tapi kita sebagai pensyarah, of course lah kita tak akan pakai baju Hawaii Aloha ke apa pula, tak adalah kan. Tapi something yang professional but casual at the same time. So immediacy non-verbal ni maknanya benda yang kita tak cakap, kita tak gunakan perkataan, tapi kita pelajar rasa dekat dengan kita dengan melihat benda-benda bahasa badan kita. Verbal immediacy adalah macam saya cakap tadi lah, saya panggil nama, saya buat lawak, lepas tu saya encourage student punya input. Saya cakap tadi kan, boleh tak siapa-siapa tulis dekat ruang chat, boleh tak siapa-siapa cakap something, kalau bercakap dengan saya tak melalui mic. So itu adalah verbal immediacy. So kita kena tengok juga platform apa yang kita ada. So kalau macam online learning ni, kalau platform tu membolehkan kita untuk buat non-verbal, kita buat non-verbal. Tapi kalau tak boleh, maknanya memang verbal, kita buat verbal je lah. Okay. Saya pergi kepada yang seterusnya. Non-verbal behaviours, contoh lagi yang lebih banyak lagi, kita boleh tengok dekat sini. Kalau kelas bersemuka dan juga dalam talian. Kalau dalam talian tu, kalau kita buat web conferencing, kita punya gestures ketika kita bercakap dengan kelas. Kalau dalam bersemuka pun, jangan nampak gestures kita. Kita punya vocal variety kita, ya, naik turun, macam tadi ada peserta kata naik turun. Betul, naik turun cakap tu bukan mendatar saja. Lepas tu pandang kelas ketika bercakap, ya, bukan pandang slide kita. Okay. Smile bila bercakap. Lepas tu relax body posture dah sebut tadi. Lepas tu moves around the classroom. Kalau tak, saya bila mengajar online tak boleh move around the classroom, saya movekan body saya ni supaya nampak macam a bit relax. Lepas tu looks very little at board or notes. Kalau ada barrier between kita dengan student, kita remove the barrier. Kalau di FUU, di Fakulti Undang-Undang, kita punya dewan kuliah tu, kalau you tengok dia bertangga daripada atas turun ke bawah. Lepas tu di bawah tu ada macam satu meja panjang, meja yang melekat dekat situ. So saya rasa tu macam barrier dengan saya dengan student. Saya buat apa tahu? Saya pergi ke depan dan saya duduk atas meja tu. So saya duduk dan saya mengajar je sambil duduk atas meja tu. So itu cara saya, tapi tak semestinya kalau you rasa tak selesa, tak perlulah buat macam tu. Tapi that's an example of how you remove the barrier between yourself and your student. Tak semestinya you gerakkan barrier tu, you sendiri boleh bergerak untuk menghilangkan barrier tu. Boleh juga use appropriate touch. Macam saya dengan pelajar lelaki, saya akan kadang-kadang pegang dia. Contoh dalam kelas saya, semester ni saya ada seorang pelajar, nama dia Abel. Tak tahulah, Abel rasanya pelajar tak menonton benda ni kan. Abel ni orang Kelantan. Tapi dia ni macam badan dia sangat besar lah. Jadi kadang-kadang tu saya datang kat dia, sebab saya tahu dia kadang-kadang dia rasa macam risau sikit apa kan. Saya datang kat dia, saya pegang bahu dia, squeeze sikit, urut-urut sikit dia. Betul, sambil tengok apa dia buat kat dalam kelas dan sebagainya. Kalau dengan pelajar lelaki, kadang-kadang pegang bahu dia, tepuk belakang dia. So benda-benda ni sebenarnya akan mendekatkan kita dengan pelajar, walaupun garang ke apa ke, tapi bahasa badan ni sebenarnya manusia dapat benda tu, dia punya rasa tu dapat. So pakaian tadi saya dah cakap. Sorry Dr. Mizan, ada komen daripada peserta, slide static, tapi kita belum share slide baru kan? Masih slide definisi immediacy ya? Definisi immediacy bukan, dekat non-verbal behaviours. Okay, we haven't seen the next slide. We are still at the Albert Mehrabian's definition. Hello? Peserta kita beri Dr. Mizan masa untuk masuk balik, mungkin ada masalah teknikal di at his end.
Yes, Dr. Mizan, welcome back. Was that part of the non-verbal immediacy attempt? Just to keep us all on our toes. Kita jadikan dia sebagai salah satu cues je kan, Dr. Rai? Cool. Okey, kejap Aduh, hai. Apa ni? Sana. Mana boleh ni? Tak boleh lah. Apa ni gambar boring-boring ni kan? Tukarlah gambar lain. Sebab saya rasa saya punya internet dia tak begitu stabil kot. Alright. Boleh ke? Boleh. Okay. Alright, saya cuba share balik skrin tadi tu. Okay, mana dia? Okay, nampak ke sekarang? It's coming up. Tapi cool. Memang dia memang tu dekat sini dia kata your network is causing poor call quality. Memang ada ni lah problem sikit. Okay. Tak apalah, saya pergi slide by slide dengan cara scroll ni je senang sikit. Sure. Okay. Sure. So ni tadi example of verbal, ni yang tadi saya tunjuk yang kata tak nampak tu, example of non-verbal behavior yang saya sebutkan tadi. Dan ini adalah example of verbal behaviors yang kita boleh gunakan lah. Macam kalau macam platform Microsoft Teams ni, dalam suasana kita sekarang ni, the only way that we can actually use immediacy cues adalah dengan menggunakan verbal. So call students by their name, preferably by their first name. Kalau contoh dalam kelas saya tu, kadang-kadang student tu saya bagi special name. So when we call them by the special name tu, dia rasa lebih dapat contoh lah. Macam ada pelajar ni nama dia sebenarnya Fazilah. Tapi sebab saya tengok muka dia dan gaya dia dan make up dia macam pengacara jemputan Nona. So saya panggil dia Nona je. Nona. So dia tahu itu nama dia dalam kelas saya lah. Ada seorang lagi pelajar saya tu, nama dia sebenarnya Sabikatul, tapi saya tengok muka dia macam ada seorang pensyarah kat UiTM nama Dr. Zaitun. So saya panggil dia Zaitun. So diorang tahu itu nama diorang. Dan macam saya kata dengan diorang, alah macam kalau kat rumah mak-mak you, makcik-makcik you kadang-kadang panggil you dengan nama manja. Ni nama manja you lah. So that could also be a verbal behavior dalam kita punya online class. Macam kalau kita guna Microsoft Teams buat kelas, they can just hear our voice. So we call them by their name. If special name ada, pakai special name. So they know that we are there. So dia merapatkan dengan cara macam tu. Uses terms like we and us tadi macam saya kata tu. Dan kita allow juga small talk and out of class conversation. Kalau kita startkan kita punya kelas tu, buka-buka Microsoft Teams ataupun Zoom ke Google Meet ke, okay, Assalamualaikum para pelajar sekalian. Hari ini kita akan membincangkan, memang dia rasa distance sikit lah. Tapi kalau kita start kelas macam saya buat tadi tu, macam benda cerita lain lah, apa semua, dia akan rasa rapat sikit. Lepas tu give feedback to the student. Macam tadi, bila peserta bagi beberapa komen, saya terus bagi feedback. Ya betul tu, itu betul tu, contoh yang betul tu, itu adalah satu bentuk verbal immediacy behavior juga. Lepas tu ask students how they feel about things. Saya selalu kalau kelas online semenjak PKP hari tu apa semua, bila saya on je Zoom untuk buat kelas, saya akan cakap, okey ke? Kau rasa okey tak? Lepas tu bahasa yang saya gunakan tu bahasa dia orang lah. Macam, you all alright tak tu, you all? Macam tu, I all macam tu lah. So itu something kita boleh gunakan. Okay. Seterusnya, selepas saya menunjukkan contoh verbal dan non-verbal dan verbal, saya bawa semua peserta kepada satu kajian yang dibuat di Purdue University Amerika Syarikat oleh seorang pensyarah bernama Marsha Dixon. Dia kata sebenarnya bila kita dalam online learning, dia cakap bila kita nak increase immediacy dengan pelajar, apa yang kita perlu buat adalah kita kena berhati-hati dalam memilih kita punya media. Contoh macam hari ni, saya bukan nak kata Microsoft Teams ni teruk, tapi dia bukan macam tu tau. Tak ada tool yang teruk. Semua tool ada dia punya own kelebihan dia dan ada dia punya kekurangan dia. So kita sebagai instructor kena pandai pilih mana satu yang sesuai untuk kita nak guna untuk tujuan apa. Contoh Microsoft Teams ni saya guna untuk saya punya court hearing. Bila saya guna untuk court hearing dengan pelajar, dia sesuai sebab memang dalam mahkamah kita kena ada distance, tak boleh terlampau huha-huha sangat. Lepas tu kita tak memerlukan
perbincangan yang terlampau banyak. Maksudnya dia very specific. One lawyer is talking, the judge is just listening, lepas tu move to the second lawyer. So Microsoft Teams is very helpful in that sense. Bila saya nak rujuk kepada kertas kosa mahkamah yang telah difailkan oleh pihak-pihak, ataupun saya nak merujuk kepada ikatan authority yang pihak telah masukkan, Microsoft Teams ni sangat efektif sebab dalam tu terus ada dokumen tu. Saya terus buka. Tapi kalau bila saya nak buat game online dalam web conference, saya akan pakai Zoom. Sebab Zoom ada breakout rooms, ada benda-benda lain yang saya boleh guna. Kalau saya nak dia macam lebih relax lagi, saya akan pakai Google Meet. So, Marsha Dixon kata, you have to choose media that allows you to use media C effectively tau. Okay, dia ada, according to Dixon ni, dia kata ada dua. Satu warmer media, satu lagi cold media. Warmer media ni adalah benda macam video dengan audio. Katakan kita nak bagi instruction. Kalau kita bagi instruction menggunakan tulisan text based dekat dalam email, itu cold media. Kalau warmer media, dia adalah macam kita bagi instruction tapi kita bagi dalam bentuk video. Terus pelajar tu tengok video tu kan. Dan dengar kita bercakap, nampak kita. So dia warmer media. Dalam warmer dengan cold media ni pula, dia ada richer media, linear media. Richer media ni maksudnya dia lagi rich dengan penyampaian yang lebih banyak immediacy. Tapi linear media ni dia lebih less immediacy dekat situ. Dia ada kajian dia tapi saya tak boleh sharekan banyak sangat di sini, nanti tak sempat. Ada kajian-kajian yang diorang buat macam buat sampling, ada tiga group sample yang dia bagi different types of instruction menggunakan different types of media, dan tengok apa dia punya implication dia in terms of the immediacy dengan instructor tu. So memang nampak berbeza bila kita guna warmer media and richer media. Okay. Seterusnya saya kongsikan lagi satu lagi ini masih lagi dalam kajian yang dibuat oleh Dixon tadi. Dia cakap kalau kita nak buat non-verbal behaviours, kadang-kadang bila dalam online kita tak physical, bila dalam face to face kita ada banyak physical closeness dengan pelajar. Bila dekat dalam online dia macam lebih kepada psychological closeness. So kita boleh guna verbal dengan non-verbal. Kalau non-verbal ni dia ada 3 faktor according to Dixon ni. Dia kata pertama you punya tone, kedua chronamics, dengan yang ketiga feedback. Okay, apakah itu tone, chronamics dengan feedback? Saya pergi kepada slide seterusnya. Okay, tone tu kalau sebenarnya kita kena set the tone. Maksudnya kita kena set the tone dan bila kita set the tone tu akan menentukan sama ada pelajar akan rapat dengan kita ataupun jauh. Macam mana kita nak set the tone? Contohnya kalau dalam, saya bagi contoh kat situ lah. Kalau kita letakkan dalam, contohnya kita bagi instruction ataupun kita bagi pengajaran tu dalam bentuk WhatsApp punya instruction kata-kata ataupun email, bila kita gunakan heavy text, terlalu banyak teks dalam tu, itu sebenarnya suggest a cold tone. Tapi kalau kita cakap sikit, explain, lepas tu dia boleh respond, kita explain lagi, itu maksudnya lebih lighter tone. So kita kena setkan tone. Dan cara lain untuk kita setkan tone dalam kelas kita adalah kita boleh juga menggunakan emoticons. So kawan-kawan saya di Fakulti Undang-Undang ada yang cerita dengan saya lah. Sebab saya ni kalau saya bercakap, tak tahulah macam kalau Dr. Rai pun tahu kot, sebab my friends know that kalau I jenis orang yang akan menggunakan emoticon dengan banyak. Kalau I cakap je, nanti mesti kalau I cakap, I punya favourite emoticon yang gelak keluar air mata tu. So bila cakap, kalau tak banyak emoticon, so memang I tengah tergelak dengan dahsyatnya. So my friend dekat FU ada yang kata, you cakap mesti nak guna banyak emoticon, I tak reti. And there's one friend of mine yang dekat I call dekat UIA, dia kalau cakap dengan I, dia cakap dalam Facebook, dia komen dekat I punya Facebook tu, dengar macam dia tengah marah sebab tak ada emoticon. So kita selalu kata, Kak Jem, please don't forget your emoticon. Saya ingat you tengah marah. Betul dia pun akan, dia hanya boleh buat ha ha ha. Dia tak boleh guna emoticons tu. So emoticons is also an example of a tool, online tool yang you boleh guna untuk set the tone for your class. Pelajar akan tahu you tengah marah ke, tengah berfikir ke, tengah mendigest, menghadam apa yang dia tengah bentangkan ke, gunakan emoticon tu lah.
saya pernah buat apa ni orang kata pembentangan dalam mendengar pelajar membentang dalam WhatsApp So dia bentang. So saya akan balas dengan emoticon. Emoticon yang berfikir macam ni tu. Lepas tu emoticon yang emoticon yang gelak, emoticon yang macam saya pernah guna emoticon yang macam ada macam syaitan tu yang ada tanduk tu kan. Okey. Saya macam kata apa ni nampaknya peguam tak bersedia ya. Lepas saya buat emoticon yang macam syaitan yang bertanduk tu, lepas tu ada senyum tu sebenarnya kan. Maksudnya macam nanti nak kena tanya soalan ni macam tu. So emoticon pun you boleh guna untuk set the tone. Ataupun you boleh guna juga figurative language. Figurative language you boleh guna punctuation. Contohnya macam dia bagi jawapan, dia kata bagus. Lepas tu tanda seru banyak-banyak. Ataupun dia bagi idea, great idea. You tulis dengan capital letter. Tu maknanya you tengah menggunakan tone yang untuk menunjukkan the emotion pada ketika tu. So ini akan menjadikan you human dalam online learning. Maksudnya you ada, yalah macam bila kita online, macam mana pelajar nak tahu kita tengah gembira ke, tengah marah ke, tengah seronok ke kan. Jadi font tu, dia punya colours, macam color yang merah menggambarkan apa, biru menggambarkan apa kan. So kita gunakan benda-benda macam tu lah. Okay, lepas tu boleh guna juga visual imagery macam gambar, graf ni semua. I think ni semua orang pun tahulah. Font. Perasan tak saya punya font berbeza-beza dalam slide ni? Saja je nak tunjukkan. Macam font yang ketiga ni kan macam nampak dia fun sikit. Font yang pertama ni macam a bit formal sikit. So kita cakap tu kena tukar-tukar font kita lah dengan diorang. Kalau email ke atau dalam UKM Folio pun kita boleh tukar-tukar font tu. So dia kita boleh guna benda-benda macam tu lah. Okay. So selain daripada tone, kalau ikut kajian tadi, dia kata kita juga perlu melihat kepada chronamics. Chronamics ni maknanya timely response by an instructor. Dia merujuk kepada 4 aspek dalam chronamics ni. Pertama, timely response tu berapa cepat you balas selepas dia menghantar. Saya pernah ada pelajar yang cakap dengan saya, doktor selalu balas mesej kita orang. Sampaikan kita orang hantar mesej tu, kita orang takut doktor respon cepat. Ini pelajar dah grad lah. Kalau dia tak grad, dia tak cerita lagi rahsia dia ni kan. Dia kata kalau kita orang hantar mesej yang kita orang tak nak doktor jawab cepat, kita orang cubalah hantar pukul 2 pagi. Tiba-tiba 2-5 minit doktor balas. Saya kata saya kalau tertidur, terbangun nak pergi toilet, saya check mesej. Kalau mesej saya terus jawab lah. Plus the fact that I sleep very late juga, saya kata kan. So berapa cepat kita balas? Lagi cepat kita balas, lagi mendekatkan kita dengan pelajar, lagi kuat kita punya presence dalam online learning tu. Okay? Lepas tu the time or day of message is sent. Yang tadi saya cakap tu. Pelajar saya kebanyakannya akan cerita balik kenangan bila datang jumpa saya daripada grad dah kerja, akan datang balik kata tak boleh lupa lah doktor. Pukul 2 pagi doktor balas message yang saya hantar. Tak sangka doktor tak tidur lagi apa semua-semua. Maknanya dia teringat benda tu. Maknanya benda tu menunjukkan hubungan tu jadi lebih rapat sebab masa yang kita jawab tu dia tak sangka. Sebab apa tau? Macam kalau saya selalu cakap dengan peserta kalau saya bagi topik ni, saya cakap, bayangkan kalau kat rumah pelajar dengan mak ayah dia. Kalau mak ayah dia mesti mak ayah dia tak ada halangan. Pukul berapa nak tanya, pukul berapa nak jumpa, pukul berapa nak cerita masalah. Jadi bila kita boleh buat walaupun tak sama macam tu tapi hampir-hampir, dia akan rasa dekat dengan kita. Lepas tu satu lagi, how long an instructor spends crafting a message. Berapa lama dia spend nak jawab message tu. Tu pun itu pun memainkan peranan. Lepas tu frequency. Ada pelajar yang cerita, apa ni doktor, saya di blue tick je oleh doktor sekian-sekian. Dia sebutlah nama kawan saya tu. Saya hantar message kat dia, lepas tu di blue tick je doktor, di blue tick je. Maksudnya kalau ada yang dia kata macam dia jawab yes, no, lepas tu dah. Macam saya akan jawab bertubi-tubi. Jadi frekuensi tu akan memainkan peranan juga untuk mendekatkan hubungan kita dengan pelajar tu lah. Okay, yang itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah feedback. Always give the students feedback. Dan bila kita nak bagi feedback tu, kalau boleh choose medium yang paling warm. Medium yang paling warm macam video, macam audio ya. Saya kalau tadi yang saya tunjuk kat doktor, tapi sekarang saya tak berani nak buka dah, takut sekejap lagi terputus lagi kan benda ni. Dan tadi saya tunjuk awal-awal yang video yang Zoom saya tu, itu saya punya perbincangan simulasi perbicaraan. Lepas dia dah bagi simulasi tu, saya komen dia punya
persembahan tu lah. So every student tu saya bagi feedback. So saya choose dibuat di dalam apa tu web conferencing tu itself sebab itu yang paling warm sekali. Dan pelajar saya tidak ada masalah internet lah. Semuanya okey. So saya choose yang paling warm. Kalau katakan pelajar tuan-tuan dan puan-puan ada masalah internet, then choose a second way of doing it. Dalam WhatsApp pun saya bagi kan WhatsApp kita boleh record suara. So saya record suara dan bagi komen menggunakan suara saya sebab itu lebih warm compared to you text balik semula kat dia orang. In fact lagi senang sebenarnya kalau nak guna suara tu, tekan je mikrofon tu, cakap je, compared tu nak type lagi lama kan. So itu 3 perkara yang 3 faktor disebut oleh Marsha Dixon dalam dia punya kajian lah. Seterusnya saya pergi kepada satu teknik dalam memberi feedback. Sebab bila kita sebut pasal feedback ni, dia ada beberapa teknik dan saya ambil yang paling simple nak terang lah untuk sesi pada kali ni. Kalau workshop tu saya akan banyak lagi cerita lah. So there's one method called FTM method. It was propounded by these 3 writer ni, nama dia Trapp, Cat and Miller tahun 2014. Dia cakap dia adalah satu bentuk satu teknik yang didasarkan kepada the theory politeness. Maksudnya bila you bagi komen, I'm not sure disiplin yang lain macam mana, Dr. Rai punya disiplin macam mana. I'm sure your discipline and mine is not so different. Macam saya mengajar pelajar untuk jadi peguam. So part of the training is they have to present their oral submissions in a mock court. So saya jadi hakim, dia kena bentangkan. So bila begitu, saya kena bagi komen kat dia sebab saya menggunakan experiential learning. Maknanya kitaran COP tu kan, COP punya experiential learning tu ada 4 peringkat tu. Pertama, put them in their experience. Second is reflection. Third is conceptualization. And fourth is they will try benda yang dia dah conceptualize tu. So bila saya dah letak dia dekat dalam experience of presenting their submissions in court, I have to reflect for them to conceptualize. So dalam reflection tu, I have to comment. So I have 2 options. Either I simply comment or I guna FTM. Dan I memang guna FTM. Bila guna FTM ni bermaksud kita cuba mitigate ataupun kita cuba kurangkan threat kepada students face. Maksudnya dia ada dia punya air muka dia juga, dia malu bila kita nak komen dia tu walaupun for tujuan pembelajaran ya. Tapi kita kena cakap dengan cara yang tidak akan menjatuhkan air muka dia. Kadang-kadang kita tak menjatuhkan air muka ni bukanlah hanya merujuk kepada tahap paling ekstrim. Bodoh lah awak ni. Bukan yang tu je tau. Kadang-kadang some students, even bila you cakap, saya rasa tadi tu tak berapa efektif lah. Even itu pun satu benda yang akan menjatuhkan air muka dia juga. So you must have a way of how you can actually do this without threatening dia punya face tu lah maksudnya. Itu yang dimaksudkan dalam face threat mitigation technique ni. Tapi saya bukan orang yang pakar dalam bidang pendidikan. Jadi saya belajar sendiri. Saya baca benda ni, saya cuba fahamkan dan saya cuba buat. Dan it is not so easy. Sometimes akan ada a very very thin line between telling them the truth about their presentation and gunakan FTM ni. Kadang-kadang kita tak kena cakap memang tak betul dia buat tu, tapi nak menjaga air muka dia macam mana. So this is FTM ni adalah satu method yang kita boleh gunakan lah. Okay, ini yang saya explain tadi dah. Maksudnya dalam FTM ni instructor sensitif kepada students' face, social identity when constructing a message. Macam saya pernah ada pelajar yang saya pun tak perfect sebab saya pun kadang terbuat salah juga benda-benda macam ni. Ada pelajar yang saya tegur dia sebab terlampau teruk sangat dia punya presentation tu. Saya tegur dia, saya kata sangat tak berkualiti lah awak punya presentation. Kalau awak buat macam ni kat luar, you pergi chambering, you buat macam ni kat luar, memang hakim akan baling je file ni, faham tak? So saya tak tahu dan tak teringat dia tu sebenarnya adalah ketua pelajar. Ini lepas tu bila bersembang dengan dia cakap saya malu doktor buat macam tu sebab saya ketua pelajar, orang look up kat saya apa semua. So kita kena sensitif terhadap dia punya social identity. Macam tu. So mungkin I can phrase it in a different way. Maksudnya macam kalau kat luar nanti awak akan mengalami kesukaran ya, bila dalam keadaan begini awak buat dengan keadaan begini nanti awak susah sebab tahap ni diperlukan tu lebih tinggi dan sebagainya. So this is what we call face threat mitigation technique lah. Okay, kita punya goal adalah untuk provide accurate and helpful feedback sahaja kepada pelajar tu
Okay, saya pergi kepada yang seterusnya. Okay, satu kajian yang dibuat oleh Dupin Brian pada tahun 2004 yang saya juga nak kongsikan di sini adalah dia kata satu cara untuk kita dapat, ini verbal. Tadi sebab saya dah banyak cakap tentang non-verbal tadi, menggunakan kajian Dixon tadi yang dia kata kena tone, lepas tu kena chronemics dengan feedback. Tapi ini yang kita nak buat yang verbal pula, saya merujuk kepada kajian Dupin Brian tahun 2004. Dia kata 3 faktor: rapport, recognition and feedback. Apa yang dimaksudkan dengan 3 benda ni adalah, rapport ni bermaksud instructors set the tone of the course from the very beginning by how they choose to word their biographical information and the picture that is included in their personal introductions, kan. Sebab tu Dr. Rai ingat tak bila Dr. Rai bagi poster program ni, the first thing saya cakap, Dr. Rai boleh tak sempat lagi tak kau nak tukar gambar? Kan? Saya kata saya nak tukar gambar yang kurus sikit. Lepas tu Dr. Rai kata, tak apalah, gambar yang dalam ni I rasa okey sebab you nampak so happy. Saya kata kalau situ okey lah. Maknanya sebab daripada picture yang kita letakkan dalam kita punya profile, untuk kita punya MOOC ke, online class kita, kalau dekat dalam UKM Folio kita letak gambar kita ke apa ke, has to be something yang menunjukkan kita ni approachable dan pelajar rasa boleh dekat dan kita dan sebagainya lah. Okay. Macam satu lagi, macam bila kita nak set the tone ni, saya kongsikan daripada kelas saya juga. Macam kalau kat kelas saya akan bahagikan terus siap-siap. Okay. Maksudnya sekarang ni kelas saya ni ada 3 watak. Watak pertama saya adalah pensyarah awak. When I'm your lecturer, when I'm Dr. Mizan, you can say whatever you want, we can hoo-ha, no problem. Tapi kalau saya bertukar menjadi Encik Mizan, seorang rakan kongsi di firma guaman, I am your boss. So bila you buat kerja dengan I want quality and you better bring it on. Macam tu. Tapi kalau I bertukar menjadi Yang Arif Datuk Syahrul Mizan dalam mahkamah tinggi, then it's a whole different scenario altogether. And I will not be apa-apa dengan you langsung. So I set the tone. So diorang tahu tu, kadang-kadang my student panggil I apa tau Dr. Rai, diorang kata I ni multiple personality disorder. Sebab diorang masuk dalam court, I marah-marah apa semua sebab nak bagi the real experience, marah-marah bila buat salah apa semua, ambil file campak dekat bawah, koyakkan course paper sebab that's what the real judges do. Lepas tu diorang pun ada yang mengalirkan air mata lah apa semua, keluar. So bila dia keluar daripada moot court tu, I keluar daripada pintu kamar hakim, I take off my jubah, my baju semua. Lepas tu, kenapa tadi tu? What happened? You punya case tadi macam mana? Okay, let's think back. Apa yang patut kita buat untuk betulkan case ni? So the tone is different according to the scenario. Tu yang my student bila dah grad tu, diorang cakap kat I, diorang kata, teringat doktor kan multiple personality disorder, tiba-tiba marah kat dalam mahkamah, lepas tu keluar jadi lain pula. But the student understand. In court, the tone is this. In firms meeting, the tone is this. In class, the tone is this. So dia tahu dia punya ni dia. So that is rapport. Lepas tu informal language. Informal language ni kita gunakan bahasa-bahasa yang informal lah. Nanti saya akan tunjuk contoh kejap lagi yang saya buat dengan pelajar saya. The use of humor and lack of formality pun akan menyebabkan student lebih rapat dengan instructor. And kajian Fisher and Cat tahun 2007 menunjukkan bahawa pelajar perempuan lebih suka kepada humor. So, tak tahu kenapa, but the study shows that female students are more attracted to lecturer yang menggunakan humor dan tak terlalu formal. I thought pelajar lelaki yang suka, tapi nampaknya kajian ni menunjukkan lain pula. Okay. Recognition merujuk kepada kita, macam tadi saya sebut nama tu yang awal-awal, saya sebut Dr. Rohi. Banyak recognize. Saya recognize dia. So itu akan increase the immediacy lah. Feedback seperti yang telah saya terangkan tadi. Okay. Saya terus pergi kepada factors to strengthen online immediacy. Untuk ini saya merujuk kepada kajian Sang and Mayer pada tahun 2012. Dia kata pertama sekali kena ada social respect. Social respect ni maknanya bila learner ataupun student kita bagi idea, kita kena buat 2 perkara. Pertama, acknowledge dia punya idea, dan kedua, appreciate dia punya idea. Dalam timely manner. Maksudnya kalau you propose dalam WhatsApp, saya contoh paling senang WhatsApp lah, you tanya dia soalan dalam WhatsApp,
Lepas tu dia terus bagi jawapan. Pertama acknowledge, lepas tu appreciate apa yang dia telah buat. Salah atau betul kita boleh komen kemudian. Tapi do it in a timely manner. Macam jadi maknanya janganlah you bagi soalan, dia pun jawab. Lepas dia jawab dalam WhatsApp, minggu depan ataupun 3-4 hari lepas tu baru you respond. Not in a timely manner lah. Okay, lepas tu social sharing, nombor 2. Bila you ada social respect, you respect dia punya ideas tu, you buat akan wujud social sharing di mana dia rasa selamat untuk dia nak berkongsi. So kajian ni kata bila, tapi saya rasa betul sebab saya pun buat dalam kelas memang nampak betul. Bila saya acknowledge dia punya idea, saya appreciate, lepas tu dia akan rasa lebih selamat nak bagi lagi dia punya pandangan. Okay, macam in my class, I always tell the student, tak ada soalan bodoh dalam kelas ni. Saya cakap, dan untuk menjadikan dia orang lebih faham saya serius, kadang-kadang saya tanya soalan bodoh kat dalam kelas tu. Sengaja saya tanya supaya dia pun tahu yang saya ni pun tak tahu juga. Lepas tu yang ketiga, open mind. Okay, open mind ni saya rasa semua orang faham. Okay, yang keempat, social identity. Okay, gunakan something yang boleh bind you dengan student tu. Okay, macam tadi saya gunakan faktor kita ni pensyarah, kita ni dalam PKP kita macam ni, lepas tu kita rindu dengan student. Saya gunakan faktor tu untuk bind kita dalam satu social identity yang sama. Kalau dengan pelajar saya, sebab saya ajar dia orang civil procedure, dalam tahun akhir dia orang ada belajar criminal procedure juga. Dia orang ada belajar syariah procedure juga. Ada juga belajar conveyancing, hartanah. Jadi kalau dalam profession guaman, dia ada berbeza-beza peguam ni. Jadi saya nak bind dia orang together dalam social identity yang sama. Saya kata kita ni sebagai civil litigator, you all janganlah ikutkan lawyer-lawyer kriminal tu. Lawyer kriminal tu dia orang memang macam tu, cakap macam bagus. Kita ni dengan bersopan santunnya, dengan teraturnya. Jadi closekan diri kita dengan pelajar tu dengan menggunakan satu social identity yang boleh bind kita dengan dia together. Intimacy adalah macam saya buat tadi awal-awal lah. Saya share personal life stories and emotions. Ini yang tadi saya kata, we have to be imperfect for the students to be able to be close to us. Kalau kita selalu tunjukkan kita ni pensyarah dan kita tahu semua benda dan memang diorang suka sikit lah untuk dekat dengan kita. Macam saya, kalau diorang tanya saya benda yang saya tak tahu, sebab undang-undang memang bergerak dengan lajunya, so I will just say, tak tahulah pula. Macam nanti saya tengok dulu. Awak pun carilah juga. Saya nak belajar dengan awak. Saya cakap macam tu dengan dia. Cuba awak tanya dengar. Jadi dia pun akan rasa selesa lah. Okay. So just as I expected lah. Now it's 11:29. Just nice. Saya masuk kepada contoh. Okay, contoh macam mana kita nak warmkan atau reachkan kita punya media tu. Okay. Ini contoh saya bagi instruction pada pelajar saya menggunakan Pixton, satu tool online yang membolehkan kita untuk membuat komik. So saya masa tu memang tengah PKP, jadi saya menggunakan perkataan gelombang kedua lah. So ini tugasan gelombang kedua. Sebab masa tu kita ada gelombang pertama, gelombang kedua apa semua pasal COVID ni. Tugasan gelombang, saya letakkan diri saya dalam ni. So ini akan membantu menguatkan presence kita dalam classroom. Rather than kalau kita type je instruction, you all kena buat ni. Saya buat dengan cara yang macam ni. Pasal tak bahasa yang saya gunakan. Salam semua, apa khabar? Seronok ke cuti panjang masa PKP? Sure dah boring kan? Sure rindukan hearing dan CM dengan saya kan? Kan? Saya pun rindu nak jadi judge dalam hearing awak dan memberikan awak pengalaman yang menarik. Macam tu. So, apa yang nak saya buat adalah saya masukkan watak. Okay, watak ni diorang lah. Saya choose one dalam kelas tu. Okay, so selamat kembali ke kelas. Saya tukar setting saya. Okay, saya kata, okay, kita dah ada saya tukar daripada mahkamah, saya tukar ke Dewan Kuliah supaya diorang punya fikiran tu dapat mengingatkan keadaan di fakulti tu. Mula-mula kat Mukot, lepas tu pergi ke DK, nak supaya mind dia boleh visualize seolah-olah berada di fakulti. Okay, kita dah ada di Dewan Kuliah DK2. Lepas tu saya kata, apa ni Ruben? Ruben ni seorang student dalam kelas tu lah yang memang paling aktif, paling bising apa semua. Tiba-tiba naik pentas. Lepas tu saya pilih memang muka Ruben tu memang lebih kurang muka kartun ni. Saya nak minta extra homework doktor. Saya suka kerja banyak. Sebenarnya terbalik. Ruben ni kalau ada kerja banyak dia mesti akan cakap, doktor kena buat ke doktor? Jadi saya tukar. Saya kata, saya nak kerja banyak. Saya kata kan. Lepas tu, jadi saya buat lawak lah sebenarnya. Nak bagi diorang
dekat kan. Okay. Lepas tu saya pula macam, biar betul budak ni demam PKP ke? Betul doktor, percayalah, sungguh saya rajin. Betul doktor, percayalah, sungguh saya rajin. 2 kali saya buat kata ni repeat. Lepas tu saya masukkan lagi satu watak pun, pelajar ni pun famous dalam kelas jugalah. Saya pun doktor, saya pun nak juga. Tapi pelajar ni sebenarnya dalam kelas wajah dia lain. Wajah dia macam muka dia chubby sikit, lepas tu dia serious sikit. Dia ahli parlimen belia. Jadi saya pun nak, tapi saya tukar dia dalam rupa yang macam ni. So bila saya masukkan dekat dalam WhatsApp arahan ni, so pelajar lain semua komen, Haziq asal kau dah tak ada pakai spek dah, asal kau jadi kurus pula, elah pakai baju macam tu, bising-bising lah. So bila ada macam tu yang dia akan jadi kita lagi rapat dengan pelajar tu lepas tu saya pun sebutlah, boleh percaya ke dengan si Haziq ni? Mana Najwa Najwa ni sebenarnya adalah satu pelajar perempuan dalam kelas tu yang saya selalu usikkan dia dengan Haziq ni. Alah Haziq, saja je. Nak suruh Najwa suka tu kan. Jadi saya sebutkan dalam dia orang pun tahulah saya suka mengusik dia orang. Okay. So ini contohlah. Lepas tu kita sembang-sembang persembahan komik ni. Okay, tak payah saya go through lah. So ini contoh. So instruction ni datang dalam saya punya ni Tengok contoh Okey, dia kata, apa homeworknya doktor? Kalau tak susah, saya tak nak buat. Saya nak yang susah dan banyak kerja je. Okey. Betul tu doktor, saya pun sama. Okey, ni saya punya instruction sebenarnya. Ambil seorang satu case dan daripada case tu jadikan komik guna aplikasi Pixton macam kita sekarang ni. Dalam komik tu awak fokus pada fakta material, isu pertikaian pihak-pihak, keputusan dan alasan penghakiman. Lepas tu saya bagilah instruction, hantar kat, dia kata nak hantar macam mana tu doktor? Hantar kat sini je, kat kelas maya Pixton saya ni. Sebab Pixton ada virtual classroom, saya gunakan virtual classroom di Pixton je lah. Saya akan sediakan channel untuk hantar. Terima kasih tau, you all berdua volunteer nak buat, bagus sangat, rajin. So ini contoh, saya gunakan komik. Jadi maknanya kalau katakan tak boleh nak cakap, tak boleh nak teks, boleh guna visual macam ni juga. Okay, satu lagi adalah video. Saya akan tunjukkan video ni. Tapi ni macam takut je nak tekan. Kita test dulu lah Kan terputus ke apa. Boleh nampak ke Dr. Rai benda tu bertukar? Dr. Rai boleh nampak ke video? Belum naik lagi. Belum bertukar kepada YouTube Not yet. Okay, kejap. Okay. Dah ke? Dengar audio tapi tak nampak lagi. Baik, sebentar. Saya share balik. Sebentar Kejap. This one. Dah nampak ke? Nampak tak? Yes, nampak. Okay. Saya nak peserta tuan-tuan dan perempuan tengok words yang saya gunakan dalam video ni. Video ni sebenarnya saya nak mengajar sebenarnya tentang tajuk ni Jadi saya buat macam ni. Sekejap Daripada awal Okay. Saya startkan dengan ayat tu. Okay. Sebab masa saya buat video ni dan saya tahu diorang akan tengok time tu diorang tengah buat benda ni. Okay, tu contoh satulah. Doktor, tadi video tu nampak smooth ke atau ada sangkut-sangkut? Tak, nampak smooth tapi tak ada audio betul Oh, tak ada audio? Oh, ada audio sebenarnya tapi tak dengar Okay, tak apa. Nanti lepas saya pergi kepada yang seterusnya. Okay. Sekejap. Alright. Nampak ke saya punya slide balik? Yes. Okay, saya tunjukkan yang ni pula. Alright. Sekejap.
Okay, boleh nampak ke Dr. Rai video YouTube balik? Nampak? Okay. So boleh tengok, cuma saya rasa mungkin music ni tak keluar sebab saya tak choose untuk include audio tadi. Sekejap ya. Alright, sekali lagi. Okay, dah ada dah. Okay, cuba tengok apa yang ada dalam ni yang saya buat. Okay, so daripada video ni, nampak tak saya, cuba tengok saya dekat dalam saya punya diri sekarang dengan apa ni, avatar ni. Cuba tengok di bahagian leher, tak ke sama saya dengan avatar ni tidak mempunyai leher. Penat tahu saya cari avatar yang rupanya sama dengan saya. So bila saya tunjuk ni, memang apa yang saya nak tu menjadi. Bila saya tunjuk tu, student kata, "Doktor, sebiji macam doktor." Memang betul pun. So dengan tak ada leher je, dengan bulat je, dengan pakai spek ni, semua sama. So what I'm trying to say here is that ini cara kita tunjukkan presence kita dalam online classroom. You can put yourself there dengan cara meletakkan kita punya avatar satu. Lepas tu perasan tak ayat-ayat saya tu macam saya tengah bercakap dengan dia. Sebab saya pernah ada seorang kawan saya lagi, dia buat animasi menggunakan Powtoon juga. Tapi dia punya video is more of like macam berikut adalah faktor-faktor apa ni berkenaan dengan ni. Sila rujuk macam tu. Walaupun you guna Powtoon, so I teringat doktor pernah cakap something yang sampai sekarang I pegang. These tools are just glitter. Ingat tak doktor cakap dengan saya? These are just glitters. Kita sebenarnya yang kena pandai gunakan dia untuk ni. So kalau you bagi tool dekat orang yang tak pandai guna, tetap juga macam tu. Tapi kalau you memang orang yang boleh mengajar, tak semestinya you pakai online, tak semestinya you pakai digital tools, tapi you still boleh. So it's really about this lah. You guna apa ni, kita boleh letak diri kita dalam kelas tu, presence kita lebih kuat dengan ada berbenda macam ni. Okay, saya kongsikan yang seterusnya. Pergi balik semula ke sini. Okay, seterusnya ini saya punya arahan untuk AR game saya. Saya akan tunjukkan sebentar. Okay. Hello. Ohayou gozaimasu. Kalau kata para pelajar sekalian, hari ini kita akan bagi satu topik. Audio tak dengar lagi. Did you want us to listen to the audio? Okay. Yang ni tak dengar audio pun tak apa. Okay. Basically, masa ni saya nak apa ni, diorang semua tahulah macam saya buat dekat dalam workshop ni juga. Mula-mula tu memang saya tunjukkan diri saya siapalah yang sebenar. Jadi diorang tahu saya ni memang peminat Jepun. Saya pernah kata saya ni orang Jepun, saya bukan orang Melayu, saya kata dengan diorang. So saya pernah kata apa ni, saya suka anime, saya suka komik-komik Jepun apa semua. Diorang semua memang tahulah benda tu. That's the other side of me yang kita boleh huha-huha bila time ajar Dr. Mizan. Tapi bila ajar di Datuk Syarul Mizan di mahkamah, you jangan berani banyak nak cakap benda ni. Okay. So ni sebenarnya tepi pintu ni adalah pintu tanda saya sebenarnya Dr. Rai kat rumah. Tapi saya pakai macam ni semua. Topi ni adik saya belikan masa dia pergi Rusia. Saya jadikan prop saya. Saya pakai topi ni, lepas tu saya balut ni. Saya kata, "Ohayou gozaimasu, I am from Japan, I'm from Tokyo." Lepas tu saya pun bagi arahan dengan membuat lakonan. Kononnya ada satu masalah yang perlu diselesaikan. Jadi saya minta dia orang untuk go on an expedition to solve the problem lah. And in that process they learn lah. So bila you tunjukkan this side of yourself to the students, it will help to decrease the psychological distance between the students and yourself lah. So diorang tengok, oh doktor ni bila dalam mahkamah baling-baling file, mengamuk apa semua-semua, tapi rupa-rupanya actually ada juga the side that we can approach tu. Sampai kadang-kadang diorang cakap dengan saya, doktor kita nak tanya soalan, tapi nak tanya soalan pada yang dalam video yang orang Jepun tu, bukan yang hakim tu. Sampai macam tu sekali. Alright, so saya pergi semula kepada saya punya slide. Okay. Okay. So boleh nampak slide saya ke?
Dr. Rai, Hashim? Boleh? Boleh Boleh nampak. Okey. Okey, yang video yang saya nak tunjukkan seterusnya ni saya rasa mesti dekat di hati Dr. Rai dengan Hashim juga. Kejap Okey, sekejap. Okey, kejap okey. Sekejap. Hello, apa khabar semua? Tengah buat apa kat rumah tu? Saya ni dekat office. Mari saya tunjuk awak office saya. Okey. Bayangkan saya sekarang ni pukul 10 lebih ni. Tapi masih kat office lagi, tengah habiskan kerja. Tiba-tiba saya rasa rindu pada semua. Mesti bila duduk rumah lama-lama tak ada buat apa-apa tu sebenarnya akan berkarat otak tu kan? Jadi kita buat aktiviti sikit melalui mobile apps. Soalan-soalan yang telah saya senaraikan tadi, setiap kumpulan ada 5 atau 6 orang dan 2 kumpulan yang Okey. So apa yang saya buat di sini adalah saya tampilkan my human side saya lah. Maksudnya pelajar, saya tunjukkan kepada pelajar macam saya pun penat juga. Saya pun kerja juga. Ni video-video lama lah, time saya masih lagi berkhidmat di pengajaran. So saya dengar cerita pengajaran sekarang office dah cantik kan Dr. kan? Bukan yang saya tunjukkan ni kan. Jeng jeng jeng. Betul tak? So apa Tak tahu sama je. Ya ke? Okay, so basically video ni tujuan saya tu supaya dia nampak saya tu macam dia juga. Dia sibuk, dia terbeban, banyak kerja, saya pun banyak kerja. Dia balik lambat, habis kerja dia, saya pun balik lambat juga. Supaya bila dia nampak saya dengan dia tu lebih kurang sama, maka dia rasa lebih selesa lah dengan saya nak cakap apa-apa benda nak cakap, nak sampaikan apa nak sampaikan gitu. So itu satu benda yang saya boleh kongsikan lah berkaitan dengan video tadi tu. Okay, seterusnya saya nak sharekan juga yang ni ya. Yang ini adalah satu lagi bentuk tapi ini adalah podcast. Tadi saya tunjuk video-video sebab warm media adalah video dan audio. Ni audio Okay, dalam audio macam mana kita nak jadi warm dalam audio pula saya tunjukkan. Oh, sebentar. Saya terlupa nak includekan boleh dengar ke? Belum. Ya. Dah dengar ke? Ada dengar apa-apa tak try? Ke senyap je? Belum dengar lagi. Oh, Okay. tak ada dengar. Sorry. Sekejap ya. Okay. Okay, saya try. Okay, sekarang dengar tak? Sekejap dengar tak? Jadi itulah sahaja saya punya audio lecture berkenaan dengan sama pemula dan terima kasih kerana mendengarlah saya punya lecture tu. Terima kasih. Jangan tepuk-tepuk baik sangat. Ni Ruben pun naik pentas bagi saya hadiah ni. Terima kasih. Haziq pun Haziq jangan macam tu. Nampak sampai bangun-bangun tepuk-tepuk siap tabik-tabik kat saya ni. Okay, thank you so much lah. Tepuk lagi. Terima kasih. Okay, so ini adalah contoh lah basically yang saya gunakan podcast. Tapi sebab saya nak still nak warm juga dalam podcast, sebab kawan saya ada juga yang menggunakan podcast daripada UIA, dia cerita kat saya, tapi dia suruh saya komen dia punya podcast. Dia kata kau ajar aku buat podcast ni, aku dah buat, cuba kau komen sikit. Saya dengar lah dia punya podcast tu macam ni lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Hari ini kita akan membincangkan tajuk gitu. Boleh juga buat gitu. Tapi kalau kita nak increase the closeness dengan pelajar tu, kita cuba bermain dengan tool-tool dalam podcast tu. Saya menggunakan Spreaker. So Spreaker ada macam banyak sound effect. Saya gunakan sound effect guru, sound effect tepuk tangan, macam-macam benda lah untuk bagi dia fun. Dan
jangan lupa sebut sebab ini bila audio sahaja, lagilah pelajar hanya bergantung kepada suara kita saja kan. So nak bagi dekat tu, sebutlah sikit pelajar tu. Bayang, saya ada dalam podcast lain yang saya tak sharekan di sini ya. Kadang-kadang saya sebut macam, korang, saya nak start mengajar ni, bayangkan korang dekat DK tu, ingat tak? Apa tu, Gan tengah duduk kat depan kan? Yang duduk kat belakang tu, Izzati kan? Aziz, kau jangan bila pasal benda yang bukan bola sepak je kau nak nguap. Kau dengar cakap ni. Jadi dia saya nak cuba dia visualiskan tengah dalam kelas macam yang biasa-biasa kita buat tu lah. Lepas tu diorang pun cakap kau gelak-gelak lah apa semua-semua kan. Tu kursi tu kau keluar duduk kursi tu diorang pun akan gelak-gelak, tu komen-komen apa semua. So this is something that we can also do lah. Okay, saya pergi balik pada saya punya slide tadi. So berdasarkan kepada video yang saya tunjukkan tadi, ini yang saya kongsikan lah. The feeling of, saya cuba nak sampaikan the feeling of warm, concern, okay. And the videos were made using informal language. Dan saya menggunakan first and second person. Maksudnya saya tak kata pelajar, saya tak menggunakan perkataan pelajar, saya guna awak, korang, you all. Maksudnya first and second person. Saya, I all, kan. Saya tak gunakan sebagai pelajar, saya tak gunakan benda macam tu. Lepas tu music saya masukkan, interesting grafik, okay. Dan yang last tu saya guna podcast tu kerana saya empathy kepada pelajar yang internetnya ada tapi tak berapa smooth. Yeah. Jadi lepas saya guna podcast tu, ada pelajar yang WhatsApp saya dan kata, doktor terima kasih guna podcast, baru saya dapat enjoy the session apa semua kan. Ni contoh perkataan yang boleh kita gunakan untuk mendekatkan diri dengan pelajar. MOOC saya lah, saya guna you all sebab diorang menggunakan bermacam-macam ayat WeChat tu. Saya pun tak reti nak guna sebenarnya, tapi saya guna yang paling hampir dengan saya punya personality lah. Okey, lepas tu ni saya gunakan ayat macam ni. Saya Dr. Niza, pensyarah korang untuk semester ni, seronok dapat jumpa, macam tu semua. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat lagi ya. Maksudnya kalau perasan ayat saya tu, sebab saya buat MOOC dengan kawan saya yang lain juga. Ada di antara diorang ni yang MOOC tu tak maksudnya bila walaupun di dalam MOOC, tak semestinya bila kita mengajar dalam online kita jadi robot. Maksudnya tak, kita cakap dengan pelajar tu macam mana kita cakap dalam kelas. Selamat datang, MOOC ini dikendalikan oleh saya, jika pelajar mempunyai type kan. Jadi kita bercakap dengan dia rather than macam MOOC ini disediakan untuk tujuan pembelajaran, terdapat 3 modul, jangan jadikan dia macam tu, jadikan dia interaktif. Okay, so ini contoh saya interact dengan mereka dekat dalam MOOC, okay, yang tadi saya sebut di dalam teori tadi timely feedback, okay, acknowledge dan juga appreciate dia punya jawapan dia. Nampak dia kata good day doktor, just one question, dia bagi dia punya pandangan. Saya cakap hi there Elton, senyum dulu, okay. Saya suka dengan soalan ni. Apa pendapat Elton? Yang mana satu yang akan terpakai dan mengapa? Jadi appreciate lah, saya suka dengan soalan ni. Lepas tu baru dia selesa untuk jawab lagi yang seterusnya. Pada pendapat saya apa-apa semua tu, ada bagi pandangan dia macam tu. Okay. Bila saya rasa dia macam tersalah sedikit, tadi saya guna FMT kan, face threatening technique tadi tu, untuk mengurangkan dia punya air muka di telinga. Saya kata agak sukar nak menjawab tanpa contoh. Sebab sebenarnya dia dah tersalah cakap sikit lah tu, saya nak bagi tahu, tapi saya cakap dengan cara macam ni Sebab nak suruh pelajar menjawab, kiranya dia berani menjawab. Pelajar lain mungkin nak jawab tapi takut. Jadi kalau saya dah terus cakap dia salah, nanti orang lain semua tak nak jawab dah. Jadi saya follow yang FMT tadi tu. Okay. Jadi dia berjawab, yes doctor, that's very helpful. Thank you so much for taking the time to entertain my question. Okay. Sekarang ni saya tunjukkan pula contoh, ni saya punya MOOC, saya tak pilih yang terlalu formal. Separuh orang MOOC dia suka sama semua benda. Sekata uniform je dia punya thumbnail dia. Saya suka beza-beza dan menggunakan kartun. Ini saya tunjukkan WhatsApp lah. WhatsApp saya ni. Okay. Bila saya cakap dalam WhatsApp dengan pelajar Okay. Boleh nampak dia punya language yang saya gunakan tu lah. Okay, saya menggunakan emoticon macam saya kata tadi dan informal slang. Okay. Okay.
saya gunakan cara yang lain untuk mendekatkan diri dengan pelajar. Saya kata tulis jawapan di dalam kertas dan tangkap gambar dengan selfie dengan benda tu dan letakkan dalam WhatsApp. Okay. Ni yang saya punya informal slang tadi, contoh lebih banyak. Ni saya guna yeza. Kan kalau ditanya, perasan tak ada typo di sini? Typo ni is intentional sebenarnya. Kalau perasan saya akan jadikan dia macam tersilap sikit kat sini. Kalau gelak yang ha tu saya akan buat ada A kat depan tu supaya dia jadi lebih informal, saya lebih human lagi macam tu Sebab human make mistake. So saya mesti tunjukkan saya ni human, bukannya perfect gila kan. Ini contoh yang contoh lain lah. Okay. Alright. Okay. Ini yang tadi saya kata using informal language to encourage students participation. Ini yang saya kata tadi macam menggunakan warmer media. Maksudnya dalam WhatsApp dia menggunakan video, dia sharing video yang didapat dan saya pun komen dengan video juga sebenarnya dalam ni. Nampak ayat saya tapi sekarang ada yang baru tau Dr. Rai. Dulu kita sebut mantap, sekarang ada yang baru, mantul pula. Saya pun cuba menggunakan mantul dalam kelas saya pula. Mantul maksudnya mantap betul. Ini saya punya komen ni. Very good. Korang jangan risau. Salah tak ada foto markah. Dapat markah lagi ada kan dia mencuba. So, contoh saya bersembang dengan student lah. Okay. Saya nak ada satu kali tu saya nak tunjuk satu benda. Benda ni agak menarik untuk dikongsikan. Saya tinggal lagi beberapa minit saja lagi sekejap ya. Tengok ada tak ni? Baik. Sekejap ya. Okay, sekejap. Alamak, sekejap. Ya. Okay, tak apalah, tak sempat. Saya terus pergi kepada yang seterusnya. Okay. Okay. Ni example of communication methods. Jangan salah lah pula. See? Saya selamba je tak salah. Okay. Okay. Ini saya tunjukkan benda ni student saya buat untuk saya. Dan dia pergi circulate di belakang saya. Masa mula-mula PKP bermula tu, saya macam kena serbu lah dengan kawan-kawan kat fakulti kan. Sebab fakulti kami ni konvensional, tradisional. Jadi macam orang tak biasa. Jadi banyak orang tanya saya benda apa semua. Jadi saya share video YouTube lah, apa macam video tutorial saya nak buat benda. So student saya dia buat meme ni untuk saya. Bukan untuk saya, dia buat ni untuk bercakap pasal saya di belakang saya sebenarnya. Lepas tu, one of the students forward kat saya. Lepas tu saya pun cakap, saya terus dia yang memforward tu kata doktor si, dia sebut nama budak tu lah, doktor dia buat benda ni pasal doktor, tapi we find it so funny. So apa saya buat, saya terus uploadkan benda ni kat Facebook saya kata terima kasih lah kepada orang yang telah menjadikan saya Mr. Incredible ni, tapi saya tak suka sebab dia terlampau gemuk sangat dekat leher dia. Kalau boleh pilihlah yang handsome sikit, saya kata kan, ni macam debab sangat dekat leher dia. So macam this is an example jugalah of benda, the fact that the students boleh buat benda ni menunjukkan dia selesa nak mengusik saya kan. So now I'm coming to the last two slides. So the important tips macam mana kita nak decrease psychological distance between kita dengan pelajar in online learning. Number one, I just want to I want to stress that sebenarnya you dah buat tau. Tanpa you sedari sebenarnya you dah buat dah benda-benda yang saya cakap ni sebenarnya. Okay. Cuma sesi pada hari ini lebih kepada memperkayakan lagi. So if you already engaging in some immediacy behaviours, you can make an effort to do more. Kalau dah ada, saya harap dengan sesi saya ni dapat buat banyak lagi benda yang lain. Okay, and maybe boleh tambah benda yang tak pernah buat, ataupun mungkin benda yang dah pernah buat tapi tak sekerap, boleh tambah kerapkan lagi.
Tapi nombor 3 ni yang saya rasa lebih penting kepada yang sedang menonton atau mendengar. If you are not immediate at all, start slowly and just do one at a time. Sebab saya faham ada pensyarah yang personalitinya bukan begitu. So dia memang tak immediate. In fact ada kawan saya yang kata saya memang nak distant tu. I do not want the closeness because I function better when I have that distance. So I do understand that. Kalau you jenis yang macam tu tiba-tiba you nak bergelak ketawa macam I kan, nanti student you kata you ni tiba-tiba doktor ni gila ke kan. So tak boleh lah. So you kena do one at a time. If you are sharing this information with colleagues who are not immediate, you could suggest one behavior at a time. Otherwise, the behavior may appear unnatural. Please take note, kajian-kajian menunjukkan bila you do unnatural immediacy behavior, it will increase the distance. So jangan buat benda yang tak natural lah. Macam you bukan macam tu, lepas tu you nak buat jadi macam tu. Tak boleh lah, dia jadi pelik lah nanti. Dan dia orang akan rasa very awkward dan tak nak dekat dengan you. Okay. So apa ni? Sorry, yang last tu nombor 4. At the times when you need more credibility, okay? Contohnya ada situasi-situasi di mana you rasa you tak boleh ada closeness, you perlukan distance balik. Memang ada kadang-kadang kita sebagai pensyarah, okay, kadang-kadang kita nak close. Tapi bila kita nak bincang benda-benda yang penting macam disciplinary issues contohnya, ataupun kita nak bincangkan test yang exam yang dia buat dan sebagainya, kita nak balik distance tu. So kita nak jauhkan balik. So bila nak jauhkan balik tu, then kurangkan immediacy behavior tu atau gunakan immediacy behavior yang bersesuaian. Saya kata tadi lah, bila saya jadi judge, saya akan distancekan balik. Bila saya dalam kelas biasa, saya akan dekatkan balik. So kita boleh, immediacy behavior ni macam tool kita. Gunakan dengan betul untuk dekatkan atau jauhkan. Tapi janganlah eliminate terus. Okay. Macam contoh, saya kena jelaskan juga benda ni. Sebagai contoh, bila saya jadi judge, bukan maksudnya tak ada immediacy langsung tau. Immediacy tu ada tapi dalam bentuk yang berbeza. Sebab kalau dekat dalam court pun, hakim dengan peguam, kadang-kadang ada hakim yang dia nurturing type. So dia still dekat dengan peguam tu tapi dia buat dengan cara yang berbeza lah, bukan macam sebagai pensyarah. So the immediacy is there but you have to use a different type of mediacy. So number 5, very important. Only use what you are comfortable with. Okay? And lastly, remember all of the positive relationships with affect related variables. Okay, so itu saja perkongsian saya pada hari ini Dr. Rai. Just nice, 11:59 saya paskan balik kepada Dr. Rai. Thank you so much. Terima kasih banyak Dr. Mizan. Ada beberapa soalan dari peserta. First of all, are you planning to share the slides anywhere and then we can share the link with our audience? Slide share, do you put it anywhere? Okay, saya tadi telah mengincreasekan immediacy dengan peserta. Sekarang saya nak mendistancekan balik dengan peserta. Jadi saya memang jarang berkongsi slide lah. Kalau ada apa-apa mungkin boleh catat dan sebagainya ataupun boleh tanya saya sendiri. Okay, so kita terus kepada soalan-soalan Dr. Mizan. So yang pertama, in terms of ice breaking, what's your usual ice breaking session with your students? Okay, kalau ice breaking session memang saya akan buat setiap semester dan saya akan pertamanya akan buat VAK model questionnaire yang Dr. Fleming punya questionnaire tu dulu. Ada 13 questions in that questionnaire. I will firstly determine the type of learners that I have dan based on that baru saya decide ice breaking method yang sesuai. Sebab kalau katakan for example you use ice breaking technique yang untuk orang yang kinestetik kepada orang yang contohnya read and write, dia takkan berjaya memecahkan ice tu lah. So my suggestion would be for you to understand your learners first and choose ice breaking activity that suits the type of learners that you have. Ada lagi soalan lain ke Dr. Rai? I think connected to that, bagaimana kita nak capai interaksi berkesan sekiranya ada pelajar yang reserve personality type, very much in line what you were talking about Fleming's questionnaire, terutamanya secara penjarakan sosial ini. Ada pelajar yang choose to hide and seek. I think that's a very good point.
Kalau yang dalam kelas saya pun ada pelajar yang begini. Sebenarnya pertama sekali yang kita perlu buat adalah apa yang saya sebutkan tadi. Secara kita approach dalam dua level. Level pertama dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum kita kena tampilkan diri kita dulu sebagai seorang yang approachable. Mungkin kita tak pergi kepada dia personally, tapi kita tunjukkan kita ni approachable dengan semua pelajar menggunakan tool-tool yang saya tunjukkan tadi tu. Dan second level dia adalah kita go deeper dengan dia, approach dia personally. Saya memang ada pelajar yang begini, baru semalam saya WhatsApp dia personally, are you okay? Are you terasa hati ke dengan apa yang saya komen dalam you punya hearing semalam? Terus tanya dia macam tu, pergi personal kepada dia lah. Itu yang saya dah buat. Okay. Now, in terms of interaksi dengan pelajar, ada satu point tu Dr. Mizan kata, Dr. Mizan pukul 2 pagi, Dr. Mizan respond kepada pelajar. So ada soalan di sini. So you're suggesting that we answer the student's query at any time of the day? There's no distinction between office time and out of office hour? I mean, that's a good point. How do you respond to that? Okay, I would respond by going back to the last tip that I showed just now. Use only what you are comfortable with, and so it has to be natural as well. If you're doing something that is not natural, that is not you, then you will end up being very uncomfortable and maybe burdened by that thing, and akhirnya nanti you akan bagi respons yang tak best juga bila you jawab pelajar dalam pukul 2 pagi tu. So saya memang orang yang macam tu, that's the way how I do it, but if that's not you, then don't use that, use something else. Ada banyak cara lain. Basically know your values and know how you function as an educator, and then act upon that, right? Ada soalan mengenai video dan komik. First of all, how long do you spend preparing it? Banyak tak masa yang Dr. Mizan luangkan untuk sediakan komik, video dan lain-lain? How much time do you spend? Okay, that's a very good question. Sebab masa saya bagi workshop pada peserta di workshop lain dan sebagainya, banyak selalunya saya dapat soalan macam ni. Dia sebenarnya kalau you nak buat yang formal, yang ada distance tu yang susah sebenarnya. Sebab you have to be really careful that you don't show any imperfection. So nanti you akan jadi sangat susah nak karang ayat, nak cari setting apa semua. Macam saya punya tu, saya buat tak lama sebab saya dah tunjukkan diri saya macam imperfect. Jadi saya selamba je saya akan ambil benda, kalau salah ke apa pun saya akan cakap jangan ada masalah. Jadi kalau nak answer that question, tak lama sangat kalau kita tak terlalu nak jadikan dia perfect. Macam tu. So berkenaan dengan konten yang Dr. Mizan bangunkan tu, so ni ada soalan, Dr. Mizan, kalau dalam video dan komik digunakan nama student terkini, maknanya untuk semester akan datang kena buat baru. Betul. Dan itu cara saya suka dia lain-lain. Tapi sebab I enjoy the process of doing the comic itself juga. Jadi kalau katakan you rasa you nak recycle, then you jangan letak nama lah, tapi dia akan effect juga in terms of the intimacy tu. Sebab bila tak letak nama dia akan jadi general. Bila general bermakna tak dekat lah. So these are the things that you should consider. And connected to that also mengenai instruction. So bila kita create instruction atau minta assignment melalui komik di dalam bentuk animasi, video dan lakonan, perlu tak kita buat secara formal instruction dan arahan di luar konteks tu? What's your experience? Okay, saya suka dengan yang terakhir tu bila doktor kata what's your experience. Sebab kalau nak jawab apa yang betul, saya mungkin risau sikit. Tapi what's my experience adalah saya sendiri memang tak suka benda yang terlalu rigid. Maksudnya saya tak suka komik tu sama ataupun semuanya sepesen. Saya suka dia bebas. Jadi itu yang saya tidak ada arahan luar lain yang formal, tak ada. Itu yang saya bagi. Dan kalau diorang tanya dengan saya pernah cakap macam ni. You jangan tanya banyak-banyak sangat soalan. You tahu tak, Khalifah Umar suka tanya soalan dekat Rasulullah. Lepas tu keluarlah ruling daripada Rasulullah tu. Macam semua benda tu jadi sangat rigid. So don't ask me too many questions. That's all that I want. You can do whatever you like and just submit to me. Macam tu je. Right. Cool. And now a question by our mutual friend, Prof. Rohi. What is your thought regarding students or even lecturers who do not want to show their real-time presence, i.e. their face, on the online platform during synchronous teaching and learning? Is it compulsory? What's your thought?
Okay, personally, I don't think so it's compulsory. Bagi I terpulang pada apa yang you selesa. Sebab I ada je kawan yang tak selesa. Kalau macam I buat video, I suka letak diri I keluar. Kalau screencasting tu, I akan ada tepi tu dan I akan tunjuk apa yang tunjuk. I suka macam tu. I rasa lebih rapat. Tapi ada kawan-kawan I yang lain dia tak nak lah, malu lah, apa semua kan. So I think it goes back to my tip tadi tu, only do what you're comfortable with. If you're not comfortable showing your face, then don't. But kalau macam tu nak increasekan the immediacy, you have to use other tools lah. Emoticons, figurative language, suara you, your verbal cues and whatnot lah. Tiada soalan lagi dari peserta. Sekiranya ada soalan, we give you 1 more minute to maybe type in your question. But I have a question. I'm just curious, Dr. Mizan, because I remember talking to you about this, about being a lawyer. I remember you sharing with me that you have to be so particular, right down to the color of your shoes, the color of your jacket. When you present yourself at court, it's so meticulous like that. It doesn't allow for error, Betul. So saya faham your need to show your flaws to your student because you want to show them that despite the discipline forcing you to be this very perfect lawyer presenting themselves in their presence to the court, you are not perfect. You want to show your flaws and you're comfortable showing your flaws. So I respect that very much. And I like that idea where you break the barrier between yourself and your student, because you show that I'm exactly like you. I have quirks, I have a sense of humor, and I enjoy the same things and everything. So my question, I've got 2 questions. Yang pertama ialah how do you nurture respect, mutual respect, both pelajar kepada Dr. Mizan sebagai pensyarah dan pelajar kepada pelbagai persona Dr. Mizan tadi tu. Kejap ni judge, kejap ni macam rakan sebaya, kejap ni pensyarah. So how, because walaupun pelajar kita ni adults, mereka masih lagi bukan nak kata tak matang, that's a wrong word, but their level of maturity is still developing, right? So how do you gain or how do you gain their sense of respect towards your many persona? Like when you're speaking in this way, korang and all that, doesn't it ever cross the border that the students start to miss their respect level? Ada tak experience kat situ? Ya, ada experience. Memang ada pelajar yang tapi tak tahulah dalam kelas saya jarang berlaku, tapi pernah berlaku pelajar yang go over the border dan terjadi kurang ajar. Ada. Tapi bila dia buat macam tu, you have to send the message kepada dia bahawa dia telah go over the border. Jadi dia akan faham dan next time dia tak akan buat lagi. You sending the message can be telling directly. Macam kita macam kawan juga. Kalau saya bayangkan diri saya sebagai kawan, saya jenis kawan yang memang akan cakap terus terang. Jadi kalau macam dia buat macam tu, saya akan cakap lah dengan dia terus. Yang ada seorang ni dia pernah membebelkan saya sikit tentang benda yang agak personal. Saya terus cakap dengan dia, saya terus tukar tone suara saya, terus kata, saya rasa benda tu awak tak patut cakap dengan saya sebab saya adalah cikgu awak, jadi awak cuba elakkanlah di masa akan datang. Lepas tu terus dia macam okey, maaf doktor, saya takkan buat lagi, macam tu. So sometimes when you become when you be very informal with them and whatnot, so they appreciate that freedom that you give them and they don't want to lose it. So if they realize that they have done something wrong and they will lose it, they can terus cepat-cepat ni lagi lah. Satu lagi saya nak tambah sikit Dr. Rai, based on soalan Dr. Rai tu, for them to respect you, they would have to respect you as a human being as a whole. Kenapa you nak respect someone? Macam kalau saya dengan pelajar saya dapatilah, ini bukan angkat bakul, ni memang saya kongsi. Pelajar saya kebanyakannya, especially dah grad, diorang selalunya respect sebab usaha dan kerja keras yang saya buat. So diorang tahu saya buat macam-macam benda untuk bagi dia nak pandai. Jadi dia respect yang tu. Bila dia respect kita as a human being, then yang lain-lain tu akan fall into place lah basically sebenarnya. Okay.
Then in relation to that, because your students are going to be lawyers, right? So lawyers, there's a kind of a register in the way you present yourself dari segi keterampilan, dari segi budi bicara, dari segi discourse, dalam konteks court of law. Have you found your students yang kalau you don't train them to constantly be formal with you at all times, do they ever slip up? Maksudnya dalam moot court tu macam dia terlupa diri, dia lupa register formal, dia dip into the more informal discourse. Ada tak pernah situasi macam tu? Maksud saya macam kalau kita nak train sebagai guam kan, sebagai peguam, you constantly have to think like a lawyer, speak like a lawyer, dress like a lawyer, so it becomes a second nature. Betul tak? Itu saya andaikan lah ya. That's my perception. But then if you dip into street language sometimes, informal language sometimes, it doesn't become second nature. Sometimes it might be macam terlupa kan? Macam kita ni macam dah lupa, tiba-tiba macam dip into the cek buat apa, cek buat macam tu. Lepas tu terlupa lah kata Puan Penang dah keluar lah kan semua ni. So you want to kind of constantly keep formal at all times. So I'm just wondering, do you have such experiences? I do. Tapi bila dia tersasar ketika dalam mahkamah tu, bagilah dia sikit macam mana hakim bagi dia dalam court. Sebab real lawyers pun kadang-kadang ada yang tersasar macam tu juga, and I have seen judges bash them up, terus macam tu juga kan. Macam contoh, saya bagi contoh yang paling dekat Dr. Saya punya hearing sekarang ni tengah berjalan, saya punya penilaian akhir ni. Pelajar saya sekarang ni tak tahu kenapa dia sangat suka menggunakan satu lafaz yang sangat popular ni. Ya Arif, suka saya mengingatkan Ya Arif, dah sampai ke round yang kelima, saya kata dengan dia, apa suka-suka ni peguam? Saya tak suka kan, saya kalau saya cakap dengan awak, suka tak kalau saya letak awak dalam penghinaan mahkamah? Maafkan saya Arif, maafkan saya Arif. Ini maksudnya if they do that during the situation whereby they should not have done that because it's a formal setting, then I just bagi je kat diorang. So diorang by the end of the day they will get the message, okay, please differentiate. Yang ni kena macam ni, yang ni kena macam ni. Which sebenarnya macam saya sebagai orang yang membentuk diorang menjadi peguam, saya tak nak juga diorang jadi peguam yang semuanya formal all the time. I do want them to have the fun side and also the formal side juga. Okay, so thank you so much for your session. Tiada soalan lagi daripada peserta. But we will make this recording available seperti yang saya announce tadi. So rakaman webinar ini akan kita kongsi dalam pelbagai platform yang kami host. Dan bagi warga yang bukan dari UKM, boleh saja meninggalkan email dan nama kontak masing-masing, dan kami akan pastikan rakaman ini sampai kepada saudara-saudari, insyaAllah. Dr. Mizan, I would like to thank you so much. I think it's lovely to see this sharing session from you, dan saya rasa perkongsian ini sangat mantap. And you're right, every personality will have to kind of ask themselves, every educator will have to ask themselves sama ada strategi yang Dr. Mizan guna pakai hingga dapat memenangi pelbagai award di tahap fakulti, universiti dan kebangsaan. Sama ada strategi ini whether it's suitable for your own personality type. Tapi apapun, we can always try to be more warmer and richer in our interaction and communication, not just with our students, but I think also with our colleagues, kan? Betul. So final words from you before we end. Sebelum kita berakhir ada Final words tak ada apa-apa lah Dr. Basically nak ucap terima kasih dekat pengajaran sebab ajak saya berkongsi. Dan saya kata-kata yang terakhir adalah sama seperti saya cakap dalam mana-mana workshop saya bukan datang untuk bagi tahu dekat you bahawa this is how you supposed to do it. There is no such thing as this is the right or the wrong way when it comes to teaching.
semua orang tahu dia punya own subject dan student dia macam mana. By the end of the day, saya cuma ada kat sini untuk memperkayakan pilihan saja. It's like I'm giving you more options. If it suits you, by all means go and do it. If it doesn't, then don't. So tak semestinya benda tu bagus untuk semua benda kan. Itu je Dr. Rai. Okey, baik. Terima kasih banyak Dr. Syahrul Mizan atas perkongsian yang sangat mantap apa dia? Mantul. Betul. Tak pernah dengar lagi tu. Mantul betul ke ni? Betul, janji. Betul Okay. Alright, so thank you so much for I'm still an awesome and brilliant kind of a discourse kind of a person. So thank you for an awesome and brilliant presentation Dr. Syahrul Mizan. So saya bagi pihak pengajaran ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua peserta yang hadir. Hashim, berapa peserta yang kita ada at the end? Sekarang tinggal 78 peserta. Okay, baik. Terima kasih banyak kepada peserta yang stay on until the end sesi ini. So look forward to our upcoming webinar series insyaAllah in the month of August. We have one by our students, UKM as well as international students, Malaysian students studying abroad. Kami akan adakan satu sesi webinar insyaAllah pada 10 Ogos. You may ask your students to attend that as well. Dan juga sesi perkongsian seterusnya oleh our very own Dr. Hasanah from Fakulti Pengajian Islam insyaAllah juga dalam bulan Ogos. So look forward for that. Dan siri-siri yang akan datang. So dengan itu berakhir sudah siri webinar ke-10 kita. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semua dan take care and be safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.